Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Ichan's TV lagi sekali. Okay, bersama aku lagi Ichan. Untuk video kali ni aku nak sembang dengan korang, aku nak cerita dengan korang tentang kisah seram yang aku pernah lalui. Okay, actually banyak je kisah-kisah seram yang aku sendiri pernah lalui. Okay, family aku dan kawan-kawan aku yang pernah lalui. Okay, so starting from this video, aku akan bawakan kisah-kisah seram untuk korang. Kalau korang masih ingat lagi adik aku Jannah yang kita sama-sama cari video pocong dekat rumah kilang sawit Belitung hari tu. Okay, ramai yang tak tahu. Dan hari ni aku nak cerita dengan korang macam mana Jannah dan permulaan Jannah start boleh nampak entiti-entiti dekat alam sana. Kisah seram. Ceritanya start bermula masa tu, tak silap aku umur dalam darjah 5 tak silap aku. Masa tu Jannah kecil lagi, Jannah dalam umur 4 tahun. 4 tahun, lebih kurang macam tu lah, 4 ke 5 tahun. Aku pun ingat lupa dia punya umur masa tu. Nak dijadikan cerita, mak ayah aku masa ni, masa tu maghrib nak pergi pasar malam. Dia orang pergi, dah siap-siap lah nak pergi pasar malam, dah start motor semua. Masa tu family aku masih lagi, parents aku masih lagi pakai motor. Masa tu tak ada kereta lagi. Jannah ni kecil lagi lah. Aku 3 beradik. Aku, adik aku nombor 2 Zati, dan juga Jannah yang nombor 3. Masa tu aku dengan Zati ni kira umur ni beza setahun je. Masa tu aku darjah 5, Zati darjah 4. So Jannah masa tu dalam 4 tahun. So dia bongsu dan yang paling kecil masa tu. So bila parents aku nak pergi pasar malam, of course lah masa dulu pasar malam ni, aku budak-budak rasa macam wah, best gila kalau pasar malam ni kan. Ada pasar malam je memang excited gila nak pergi. Dan sama jugalah macam adik aku Jannah kecil-kecil. Tapi masa tu aku dah besar sikit, dah darjah 5, dah tak heran sangat dah pasar malam ni. Dan parents aku dah start motor masa tu. Of course lah budak kecil masa tu Jannah menangis-nangis nak ikut pergi pasar malam. Sebab dia memang jarang kena tinggal waktu tu. So parents aku masa tu decide lah maghrib kan. So cuma nak beli barang-barang makanan, lauk-lauk untuk makan malam masa tu. Jannah ni menangis-nangis, mengaruk masa tu. Korang bayangkan maghrib. Jadi mak aku ni hati pun teging lah kan. So tak kisahlah, start motor dengan ayah aku jalan je. So tinggal Jannah macam tu je kan. Jannah pun menangis-nangis. Mak aku of course lah, sebelum pergi tu mak aku pesan dengan aku, dengan Zati, Chan, kau tengok ni Jannah, tengok adik kau. So aku dengan Zati masa tu, okey lah, kita orang tengok TV biasa. Biarkan je lah Jannah tu nangis kan. Aku dalam hati aku, alah sekejap je dia nangis tu, lepas tu nanti dia main balik lah, okey lah kan. So menangis. Aku dengan Zati tengah syok tengok TV. Lepas tu tiba-tiba senyap. Aku dalam hati, biasa tu dah nangis-nangis, dah penat nangis, senyap lah kan, budak kan masa tu. Aku masa tu tak perasan sebab kita dah tengok TV. Lepas dalam 1 jam mak aku balik, bapa aku balik masa tu, masuk rumah je, of course lah dia tanyalah anak dia yang paling kecil kan. Dia tanya, Jannah mana? Aku dengan Zati masa tu tengok sama-sama. Memang pelik lah, tiba-tiba Jannah tak ada kan. Sebab dalam rumah, sebab pintu pun kunci masa tu. Aku dengan Zati dah pandang each other, dan kita orang fikir, mana Jannah? Terus masa tu start carilah. Aku ingat dia main dalam bilik. Masa tu rumah kita orang tak adalah besar sangat, so kecil je masa tu, ada 2 bilik je masa tu. Aku dengan Zati start masuk bilik, dua bilik cari, tak ada. So bila aku, macam mana boleh tak ada? Sebab setahu aku pintu dapur kunci, pintu depan pun kunci. Jadi aku dengan Zati dah start gelabah. Gelabah bukan sebab apa, sebab memang
kau lah kena dengan mak aku, dengan ayah aku masa tu kan. Memang start kena maki lah kan, sebab adik seorang pun tak kerti nak jaga masa tu. So mak aku dengan ayah aku dah start menggelabah nak cari Jannah masa tu. Dalam rumah tak jumpa, dan cari dekat kawasan persekitaran rumah pun tak jumpa. Masa dah start cari dekat keliling rumah tak jumpa tu, start tu lah masing-masing dah panik kan. Dah macam serius lah, dah malam. So Jannah masa tu dah masih kecil lagi, umur 4 tahun 5 tahun. Tak tahu budak sekecil itu pergi mana masa tu kan. Dan belakang rumah aku masa tu memang hutan, dan seberang hutan tu dah memang jalan raya besar lah. So memang dah start risau. Ayah aku dengan gamble-nya masuk hutan dekat belakang rumah tu, jalan kaki terus sampai ke jalan besar. Kod-kod Jannah dengan perangai gila je lah, budak kan, tak tahu masa tu. Dengan hati keringnya pergi sampai ke jalan raya cari Jannah dekat situ, tak jumpa. Mak aku pun dah macam orang gila dah start masa tu. Makanan yang dibeli dekat pasar malam pun dah letak ke mana, dah bersepah ke mana masa tu. Aku dengan Zati pun dah start panik, cari lagi dalam rumah, cari lagi keliling rumah. Masa tu mak aku dah panik lain macam, dan terus bagi tahu jiran-jiran sebelah rumah, jiran-jiran yang berdekatan masa tu, untuk sama-sama cari Jannah lah. Tak silap aku dah dekat pukul 10 malam juga masa tu, memang tak jumpa lagi Jannah ni. Aku pun dah start panik. Tapi masa tu aku sebagai abang memang sangat rasa bersalah gila lah kan, bersalah sangat kan. Zati aku tak tahulah macam mana dia rasa. Aku pun dah start gamble, sebab rumah aku ni kira dekat dengan hutan juga, dengan belakang hutan, dan tepi rumah sebelah kiri dah kira kebun sawit. Ada padang bola dekat situ, dan selepas padang bola tu ada kebun sawit. Aku pun masa tu dah start, orang kata, panik, tak tahu nak buat apa. Aku terus gamble je pergi padang sekolah tu, berdekatan dengan kebun sawit tu. Masa tu aku pun tak tahu, tiba-tiba dalam hati aku, dalam kepala aku macam berani semacam, aku sound lah konon-kononnya kan, makhluk-makhluk yang sekitar kat situ. Aku cakap, kalau korang ada ambil adik aku kan, pulangkan balik. Aku fikir macam tu kan. Lepas tu aku cari, aku jerit lah nama Jannah masa tu kan, pun tak jumpa juga. So dah dekat pukul 11 malam, aku pun dah penat, mak ayah aku pun dah penat, Zati pun dah penat. Kita orang masuk rumah balik. Kita orang duduk termenung. Mak aku dah tak keruan lah masa tu, dah nangis apa semua kan. So ditenangkan oleh jiran-jiran yang lain. Lepas tu, lepas kita orang duduk dalam sekitar 5 minit macam tu lah, mak aku bangun, masuk dalam bilik. Masa tu bilik yang nombor 2, kira bilik aku, Zati dengan Jannah. So kita orang kongsi satu bilik masa tu. Mak aku masuk bilik tu, mak aku kata dapat rasa yang Jannah tu ada sebenarnya, tapi tak tahu kat mana. So mak aku cuba juga cari dalam bilik tu. Lepas tu mak aku terpandang ada satu bakul baju yang penuh lah dengan baju dalam tu, bakul baju tu. Lepas tu mak aku tengok, tiba-tiba mak aku terperasan something. Terperasan ada mata yang tengah perhati dia, tengah perhatikan dia. Pegang bakul tu, duduk dalam timbunan kain tu, pegang macam tu, tengok mak aku. Mak aku terus, apa lagi, buka terus bakul yang penuh timbunan kain tu, tengok Jannah tengah macam ni, tengah tengok mak aku macam tu, dalam keadaan macam termenung. Aku tak tahu nak cakap apa, sama ada termenung ataupun macam tergamam. So dia just keras macam patung macam itu je. So mak aku pun masa tu terus jerit lah, ya Allah masa tu kan. Terus peluk Jannah, keluarkan daripada bakul. Barulah Jannah start nangis masa tu. Barulah dia macam sedar, macam dia macam terperanjat. Dia tiba-tiba, dia dekat rumah, dia nangis, start nangis. Mak aku pun masa tu aku nampak dah peluk-peluk Jannah masa tu lah. Dah nangis kan. So of course lah kan, mak mana yang tak risau sebab anak dah hilang.
So bila dah jumpa balik, semua dah kira syukur lah. Dan starting daripada hari tu, bermulanya macam Jannah terus nampak benda-benda mistik ni. Aku pada mulanya macam tak percayalah ya. Kita masa tu budak lagi, so apa benda yang tak nampak dekat depan mata, dan kita tak percayalah. So bermulanya daripada situ, Jannah dah mula nampak. Dan apa yang diberitahu Jannah, yelah budak kan, bila dia nampak apa tu, nampak ada macam beruk atas pokok dengan badan besar berbulu hitam, ada pontianak dekat atas pokok. Masa tu dia tak sebut pontianak lah, dia cuma sebut perempuan rambut panjang. Dan bermulalah dekat situ, aku tak tahulah kan, pada aku benda mistik, benda-benda gaib ni dia ada. Dan terpulang pada korang nak percaya ataupun tak, masa tu Jannah didampingi oleh seorang perempuan. Aku tak tahu perempuan ni bunian ke ataupun jin ke dan sebagainya. Perempuan tu, Jannah cakap, sebelah muka dia cantik, sebelah lagi buruk. So perempuan tu yang berdamping dengan Jannah, dan perempuan tu adalah pengantara Jannah dengan dunia sana untuk nampak benda-benda yang mistik. So start daripada situ, Jannah dia dah start sekolah tadika, start darjah 1. Masa tu aku pun tak tahu apa nak jadi dengan dia. Sikit-sikit meracau, sikit-sikit histeria, sikit-sikit nampak benda ni pengsan apa semua kan. Yelah masa tu budak, mungkin nampak benda yang mengerikan depan mata dan pengsan sebab takut yang teramat sangat kan. So bila dah nampak benda-benda tu, takut. Dan dia paling takut bila perempuan yang berwajah buruk sebelah tu lah yang datang dekat dia. Start perempuan tu datang je dah dia takut, sampailah dia terbiasa. Jadi start daripada situ, bermulalah kisah-kisah misteri Jannah dengan alam gaib. Next insyaAllah, kalau ada kesempatan lagi, aku akan cerita dengan korang apa benda lagi, pengalaman-pengalaman yang Jannah pernah nampak. Dan tak silap aku, benda ni berlanjutan, cerita pasal Jannah ni berlanjutan, mata dia boleh nampak sampai umur dia 21-22 tahun, sampai dia remaja lah, kira proses remaja masa tu. Dan sekarang kondisi Jannah, ada masanya dia nampak, ada masanya dia tak nampak. Dan alhamdulillah dah pergi berubat. Banyak juga orang bawa kita orang bawa Jannah ni untuk pergi berubat, dah banyak juga dengan ustaz-ustaz. So dia orang try ubatkan, dan alhamdulillah dia semakin pulih lah masa tu. Dan lepas dia dah berkahwin, dan alhamdulillah semakin baik lah. Jadi perempuan yang muka buruk sebelah yang selalu damping dengan dia tu memang dah tak ada katanya. Okay, dan alhamdulillah sekarang sama-sama lah kita doakan Jannah supaya cepat dapat baby kan. Okay, dia antara ialah adik bongsu kan, so dia pun dah teringin sangat tu untuk dapat anak. Dan alhamdulillah dia punya kesihatan pun dah semakin pulih. Dah makin membesar dah sekarang kan. Dulu kurus kering je, sekarang dah membesar. Okay, so insyaAllah memang banyak gila cerita seram yang aku akan cerita lepas ni, yang aku akan buat video lepas ni. Okay, korang just stay tune. Aku akan share satu persatu video seram yang berdasarkan kisah benar tentang aku, keluarga aku dan kawan-kawan aku yang lain. Okay, insyaAllah. Okay, setakat itu saja video kali ni. Next aku akan cerita kisah seram yang lain insyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, aku dah hampir kepada 1000 subscriber dan juga 240,000 minit tontonan. Sikit lagi nak monetize ni. Okay guys, please help aku untuk subscribe. Yang mana belum subscribe, please subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kat korang kerana support aku punya channel. Okay, jumpa untuk next video. Bye bye.